Macam mana ya daripada satu keluarga tu nak lahirkan individu yang baik. Sudah tentulah setiap ahli keluarga mempunyai peranan-peranan, tugas-tugas tertentu yang mereka perlu lakukan. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu cerita berkenaan tentang fungsi peranan keluarga ni. Salah satu daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, atau kama qala. Maksudnya, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik layanannya terhadap keluarga dia. Wa ana, dan aku, khairukum, berbanding kamu, lebih baik berbanding kamu semua terhadap ahli keluarga. Tuan-tuan puan-puan, hadis ini dia ada dua perkara yang cukup penting. Nombor satu, Nabi tunjuk pada kita siapakah dia orang yang paling baik. Orang yang paling baik bila dia ini baik kepada mak dia, kepada ayah dia, kepada adik-adik dia, kepada pakcik makcik dia. Itulah dia orang yang terbaik. Bukan orang yang banyak belanja, kawan-kawan satu ofis, satu pejabat yang suka belanja sana sini dekat kedai kopi contohnya kan, dengan jiran tetangga baik tuan-puan, tegur tu Masya Allah, suara lembut, tapi dengan pasangan dia, dengan isteri, dengan anak, tengking-tengking pula. Bila anak masuk, apa selamat ni? Macam tu, dia punya volume terus sampai 30. Tapi dengan orang lain 3, 5 kan. Cantik lah rumah awak ni, bersih. Datang anak, macam tu, macam nak jerkah dia, macam nak telan je. So, itu bukan orang yang baik tuan-puan. Yang baik Nabi ajar adalah sesiapa yang baik terhadap ahli keluarga dia. Yang paling dekat itulah dia boleh menarik hati ahli keluarganya. Ini dia orang yang paling baik. Tuan-puan, impak dia cukup besar. Sesiapa yang berlaku baik terhadap ahli keluarganya, maka sudah tentu ahli keluarganya juga menjadi insan yang baik-baik. Tak kecil hati, tak sedih, tak ada rasa nak lari dari rumah ya? Tak ada. Dia rasa seronok walaupun rumah kecil tuan-puan, tapi hati dia lapang. Dia suka duduk di rumah, dia rindu berada di rumah. Sebab di rumah ini dia dihormati, kehidupan dia, kebaikan dia, potensi dia diiktiraf oleh mak ayah dia, oleh adik-beradik dia tuan-puan. Seronok dia duduk di rumah. Dia tak suka duduk lepak dengan kawan-kawan. Lepak sekejap aja, lepas tu dia ingat mesti nak balik, nak tolong mak lah kat rumah, nak tengoklah ayah buat apa. Rindu. Kita nak kualiti yang seperti ini. Dan seandainya anak-anak kita ini semua baik tuan-puan, kita ada lebih kurang berapa orang katnya Ustaz yang dalam dewan ini? Dalam 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, 100 orang ni ada 100 buah keluarga. Dan setiap 100 orang ini berbuat baik terhadap ahli keluarganya, sehingga ahli keluarganya semua baik-baik tuan-puan. 100 keluarga jadi satu masyarakat. Maka kita fokus pada nak baiki ahli keluarga je, sendiri punya keluarga baiki. Jadi berkumpul, masyarakat itu masyarakat yang baik. Bila masyarakat di Sematan bagus, masyarakat di Bauk bagus, masyarakat di Lundu semuanya bagus, masyarakat di Kuching bagus, masyarakat di Sarawak bagus, kemudian campur lagi yang berada di Semenanjung, di Selangor dan sebagainya tuan-puan, Sabah, maka satu rumpun seluruh negara menjadi masyarakat yang baik. Baik keluarga, baiklah masyarakat. Itu yang Nabi maksudkan. Khairukum li ahlihi. Poin yang kedua dari hadis ini tuan-puan, Nabi sebenarnya menyeru kita semua, Nabi panggil kita semua untuk tahu apa maksud baik tu. Apa maksud baik? Kadang-kadang kita kata yang baik saya dah buat sehabis baik Ustazah.
Saya hantar anak-anak saya pergi ke sekolah yang mahal-mahal ni Ustazah, sebab saya nak jadikan dia manusia yang berguna. Tapi tengok, adakah itu betul-betul baik? Sebab baik kata Nabi, ikut macam Nabi. Macam mana Nabi tentukan yang baik tuan-puan? Akidah nombor 1. Nabi pantang kalau ada anak-anak kecil generasi dia, anak-anak sahabat di Madinah itu yang kufur ataupun syirik. Nabi ajar akidah mereka, mantapkan akidah mereka, cara mereka bercakap. Kalau dia bergaduh antara puak, Nabi tegur. Nabi kata kamu mempunyai sifat-sifat jahiliyah. Nabi tegur. Akidah number 1. Number 2, ibadah. Nabi ajak mereka untuk solat berjemaah. Dan antara saf yang paling disukai oleh Nabi adalah saf kanak-kanak. Bila sembahyang, Nabi akan pergi ke bahagian belakang, betulkan saf dia. Nabi betulkan tempat letak berdiri dia, bahu rapat ke bahu. Nabi pesan, istau, luruskan saf kamu. Kalau kamu tak luruskan saf, akan berbalah, hati kamu akan berpecah belah. Ibadah. Yang ketiga tuan-tuan, puan-puan, akhlak. Akhlak, Nabi perbetulkan akhlak. Ada seorang anak ni, dia bawa anggur daripada mak dia kirim untuk bagi pada Nabi. Dalam perjalanan, anak ni dia pergi petik buah anggur tu, dia makan. Habis dia petik lagi dia makan. Habis dia petik lagi dia makan tuan-puan. Sampai jumpa dengan Rasulullah, tinggal tangkai dengan beberapa biji anggur. Jadi apa Nabi buat? Nabi tarik telinga dia. Nabi kata, hadza budan. Maksudnya ini semua adalah pengkhianatan. Nabi tegur tentang akhlak. Jadi kita ni kadang Allah Ustazah nak tegur macam mana anak orang. Anak orang tuan-puan, sebelum kita tegur dia, kita berkawan dulu dengan anak itu. Kena rapat, kena jadi geng dulu. Bila dia rapat dengan kita, barulah kita boleh bisik dan tegur. Masalah berlaku bila kita nampak anak orang, kita nak tegur. Nampak anak orang nak tegur, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita nak berkawan dengan anak orang dulu, kita belanja lah dulu kan, cendol ke, kita puji dia dulu. Lepas tu kemudian ada masalah, baru kita cakap, tegur. InsyaAllah boleh terima tuan-puan. Anak orang, anak kita juga. Kan kita tak boleh kata, oh ni masalah dia dengan kawan-kawan dia lah. Sebab kawan-kawan dia pun anak orang. Mak ayah dia pun cakap, anak saya ni ada masalah sebab kawan-kawan dia lah. Siapa kawan-kawan anak orang itu? Kalau bukan anak-anak kita tuan-puan. Baik, jadi itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat Nabi serlahkan apa dia peranan lelaki, apa dia peranan perempuan. Perempuan daripada sudut hiasan dia macam mana, maruah dia bagaimana. Lelaki dikuatkan kewalian dia. Nabi bagi dia kepimpinan. Dan macam-macam lagi tuan-puan, tentang pendidikan kejantinaan, peranan identiti, beza dia bagaimana. Dan Nabi uruskan mereka ini di masjid sahaja, Masya Allah. Tuan-puan boleh baca prophetic parenting, tuan-puan boleh baca tarbiyatul aulad ya, fil Islam. Ini semua kitab-kitab, buku-buku yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi kecil, sahabat-sahabat kecil di zaman Nabi, yang kemudiannya mereka hebat untuk 100 tahun ke 200 tahun akan datang. Masya Allah. Akhir sekali apa yang Nabi ajar? Nabi ajar dia adab bersosial, adab bermasyarakat. Bagaimana nak menghormati jiran, jaga aib jiran, membantu bekerjasama dengan jiran tetangga. Nabi ajar tuan-puan 5 perkara. Ulang balik. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat pendidikan kejantinaan. Kita masalah ni pendidikan kejantinaan. Yang lelaki sibuk nak jadi perempuan, yang perempuan sibuk nak jadi lelaki ya? Dan akhir sekali adalah adab bermasyarakat.